Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua para jemaah Surau An-Nur, Bandar Seri Putri yang dirahmati Allah semua. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita berkongsi sedikit, bertemu dalam perkongsian yang ringkas ini untuk kita mengambil kesempatan sama-sama kita nak mengulang kaji sepotong surah ataupun sebuah surah daripada ayat suci Al-Quran, yang mana sepatutnya saya berkuliah di surau tuan-tuan pada setiap Rabu pertama, tetapi seingat saya selepas PKP daripada awal dahulu saya belum sempat, belum direzekikan lagi untuk sampai, dan pihak surau minta saya untuk buat juga video untuk PKP yang kedua ini untuk kita bertemulah di alam maya ini dalam perkongsian tadabbur kita atau tafsir kita surah. Pada hari ini saya nak bincang sudah tentu daripada kitab kita, iaitu Tafsir Al-Munir, karangan Fadilatul Syekh rahimahullah, Syekh Dr. Wabah Zuhaili rahmatullahi alaih, yang mana pada kali ini kita nak berbincang sedikit daripada surah Al-Balad. Surah Al-Balad iaitu surah Makkiyah, surah yang kita katakan daripada surah Allahumma salli ala Muhammad, iaitu surah yang berada dalam juz amma, yang kita bincang setelah beberapa waktu, maknanya daripada pertemuan kita yang awal dahulu kita telah menghabiskan surah-surah yang sebelumnya daripada surah An-Naba, surah yang dimulai dengan amma yatasaalun. Maka pada pertemuan kali ini kita nak terus berbincang surah Al-Balad. Surah Al-Balad iaitulah surah yang hanya mengandungi 20 ayat sahaja, tidak begitu panjang, dan ini adalah surah-surah yang amat-amat disarankan untuk kita dan juga anak-anak kita lah, anak-anak kecil kita. Bagi tuan-tuan yang mungkin ada anak kecil atau anak yang sedang membesar sekitar umur 12, 13, 14 tahun, yang kita tahu apatah lagi di musim PKP ini banyak waktu ataupun masa yang terluang, walaupun mungkin di sana ada kelas-kelas online, tetapi kita sewajarnya menguruskan waktu anak-anak kita di rumah dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Antaranya apa? Sudah tentu saranan saya untuk kita adakan period waktu tertentu pada setiap hari, iaitu untuk anak-anak kita mulazamah dengan Al-Quran. Mulazamah maksudnya konsisten membaca Al-Quran, sama ada membacanya atau menghafaznya. Kalau sudah membaca dengan baik, apalah salahnya kalau diikhtiarkan atau diusahakan untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran pula. Jadi surah Al-Balad ataupun juz amma ini adalah surah yang baiklah, atau surah-surah yang sepatutnya diusahakan untuk dihafal. Maka pada pertemuan kali ini kita nak masuk melihat cerita yang terkandung dalam surah yang agung ini, surah yang mulia ini, yang mana suratul Balad ini adalah surah yang Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dengan Al-Balad kerana Allah telah bersumpah. Dinamakan surah ini sebagai surah Al-Balad kerana Allah Taala bersumpah dengan Al-Balad. Apa maksud Al-Balad? Al-Balad iaitu merujuk kepada sudut bahasanya, iaitu adalah negeri. Balad, baladan amina, negeri yang aman. Juga mungkin boleh merujuk kepada negara lah, tapi dahulu khususnya Mekah atau Madinah itu kita lihat pada asalnya ia negara kan, maksudnya satu kawasan pemerintahan, negara Madinah. Tetapi hari ini taklah Madinah itu menjadi negara, sekadar negeri saja. Tak apalah, itu di sudut definisi kita katakan mengikut zaman. Tetapi Al-Balad itu merujuk pada kawasan penempatan sesebuah penduduk yang mungkin agak luas lah, dia tak sama macam daerah lah. Baik,
Suratul Balad ini, kalau kita melihat pada kitab kita ni, siapa yang ada kitab, kita buka pada muka surat 233, yang mana ia ada keterikatan dengan surah yang sebelumnya, iaitu Suratul Fajr, yang mana disebut di sini dalam surah yang terdahulu, iaitu Suratul Fajr, Allah Subhanahu Wa Taala mengeji orang-orang yang memuja harta, membolot harta pusaka dan tidak mahu menggalakkan orang berada, yakni orang yang berkemampuan, untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin. Ini perangai-perangai orang kafir lah. Sebab itu dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, surah apa? Al-Ma'un. Kalau kita lihat apabila Allah Ta'ala berfirman, fawailul ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu tak tengok orang berdusta, orang musyrik, orang kufur, yang mana salah satu perangai mereka apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu mereka ini tidak suka menggalakkan atau menghalang orang bagi makan kepada orang miskin. Ini perangai yang sangat negatif. Okey. Baik. Jadi itu cerita yang Allah Taala rakamkan juga dalam suratul Fajr. Maka dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa tanggungjawab yang dituntut daripada orang yang mempunyai harta, seperti membebaskan hamba sahaya dan memberi bantuan makanan. Tuan-tuan, membebaskan hamba sahaya mungkin tak relate dah hari ni. Tak signifikan lah, maksud mana ada hamba lagi dah. Tapi memberi makan, subhanallah, ini surah yang sangat ada keterikatan yang jelas dengan suasana hari ini. Kenapa? Kerana hari ini dalam suasana pandemik COVID-19 ni kita lihat ramai orang yang sangat memerlukan bantuan makanan. Bukan cerita bantuan nak bayar sewa rumah ke, nak bayar duit itu, duit ini, duit utility ke apakah. Nak makan, tuan-tuan. Walaupun kita tahu dalam kehidupan kita ni banyak tuntutan komitmen kan. Maksudnya bayar itu, bayar ini kan. Walaupun moratorium sambung ke tak sambung tak tahulah. Tapi maknanya tuntutan yang lain lah. Bayar itu, bayar ini. Tapi makan pun orang tak cukup duit sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi surah ini insya-Allah membuka minda kita, dan kita nak kena faham juga bahawa memberi makan ini adalah satu sunnah yang sangat dituntut oleh Nabi kita SAW. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri surah Al-Fajr, surah yang sebelum ni, dengan menerangkan keadaan jiwa yang tenang di akhirat. Manakala surah ini pula menyebutkan cara untuk mencari ketenangan tersebut. Jadi contohnya kalau kita lihat surah Al-Fajr ini, penghujungnya apa ayat dia? Mari kita tengok sikit. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan itu cerita tentang apa? Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, mana hati yang memang dah redha betul-betul, sebab dapat buat kebaikan kat dunia. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-Mu. Maknanya kembali kepada jiwa diri yang tenang, yang melakukan kebaikan itu, dan masuklah ke dalam syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Jadi surah ini Allah Taala bagi panduan macam mana, apa ikhtiar atau kaedah, metod untuk kita mencari ketenangan tersebut. Okey, jom kita mulakan perbincangan surah ini. Kita baca beberapa ayat dulu, kemudian kita hurai. InsyaAllah saya nak cuba habiskan terus yang pertemuan ringkas ni, surah yang hanya ada 20 ayat ni saja. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan yang mungkin tak ada kitab boleh pakai Al-Quran. Buka Al-Quran yang mungkin ada terjemahan, kita bincang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqutu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad.
Ya, tuan ada gangguan teknikal. Saya nak tutup data kejap. Okey. Baik. Baik, kembali kepada perbincangan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la uqsimu bihadzal balad. Jadi permulaan surah ini Allah Taala memuqaddimahkan dengan sumpahan. Tidak, la tu tidak. Uqsimu, aku bersumpah, dengan maknanya la tu bukan menafikan sumpah Allah Taala. Ini kita kena faham. Uslub atau kaedah penulisan Arab, la tu macam menafikan kebatilan terhadap apa nama dia, tanah al-balad itu, negeri itu. Nanti kita lihat tafsirannya, tanah mana yang dimaksudkan dengan al-balad tersebut. Baik. Jadi Allah kata uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Maka para ahli tafsir menyatakan al-balad di situ iaitulah bumi Makkah. Bumi Makkah iaitulah bumi tempat tumpah darahnya ataupun tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat hadis, ada juga hadis yang menyatakan Nabi mencintai bumi Madinah. Tapi dalam masa yang sama Nabi juga sebenarnya mencintai bumi Makkah. Okey. Jadi bumi Makkah ini adalah bumi yang barakah, bumi yang kita sebut sebagai tanah, antara tanah haram. Kita ada 3 tanah haram dalam kata apa, dalam agama kita, maksudnya dalam keimanan kita, bahawa yang pertama di sana iaitu bumi Makkah, yang kedua bumi Madinah, dan yang ketiga bumi Al-Aqsa ataupun bumi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sebutan dia, atau Baitul Muqaddas, bukan Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Okey. 3 ini dipanggil tanah haram kerana padanya terdapat masjid yang kita dituntut untuk pergi, iaitulah Masjid Haram sini, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Tetapi Masjid Aqsa mengikut pandangan sebahagian para ulama tidak dituntut hari ini. Ini pandangan sebahagian, tuan-tuan, bukan semua. Ada yang tak setuju dengan pandangan ni, tapi tak apalah, sebagai kita berbincang, kerana alasan mereka kata kalau kita pergi secara tidak langsung kita menyokong industri pelancongan Israel. Kan, Allahu alam. Tapi ada yang pandangan kata tak, kita pergi kerana kita memang bersungguh-sungguh nak beribadah, maksudnya kita nak pergi ke tanah suci haram. Tak apalah, hal itu perbincangan khilaf yang kita boleh tidak bersetuju. Bersetuju boleh, tak bersetuju tak apa. Baik. Jadi Allah Taala menyebut apa? Wa anta hillum bihadzal balad. Okey. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah itu. Maksudnya itulah tempat kelahiran Nabi SAW. Wa walidin wa ma walad, dan demi bapa dan anaknya. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan demi bapa dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan Allah kata laqad khalaqna, dan kami telah menciptakan manusia itu di dalam fi kabad. Apa kabad? Susah payah. Nanti kita tengok huraian dia. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahawa tiada seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia menyatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahawa tiada seorang pun yang melihatnya? Jadi beberapa ayat Allah Taala cuba mencetuskan soalan. Mencetuskan soalan, bukan soalan tu untuk menuntut kepada jawapan, tapi soalan tu dia macam seperti Allah Taala perli ataupun macam mengancam pun ada. Mengancam, maksudnya mengancam golongan yang mendustai apa yang dituntut atau diperintahkan oleh Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidaklah aku bersumpah, maksudnya tidak aku bersumpah, la uqsimu bihadzal balad itu tadi, sehinggalah ayat yang ketiga Allah menyatakan dengan kota suci iaitu Mekah, untuk menunjukkan penghormatannya terhadap kota Mekah dan martabatnya yang mulia di sisi Allah. Kita tahu bahawa sesiapa yang beribadah, khususnya salat di Masjidil Haram, memperolehi 100,000 kali ganda pahala.
pun menjadi perbahasan di kalangan fuqaha, para ulama fiqh, adakah hanya Masjidil Haram ataupun keseluruhan tanah haram. Ini menjadi perbahasan. Ada perbincangan lah. Cuma saya tak nak detailkan perbincangan di sini. Okey, yang pentingnya yang disepakati bahawa di Masjidil Haram itu sendiri. Cuma Masjidil Haram sebab kerana mereka berbincang atau berlakunya perbincangan yang panjang itu kerana keadaan Masjidil Haram itu yang tidak lagi seperti asal. Maksudnya semakin hari semakin diperluas. Jadi adakah Masjidil Haram itu dinisbahkan hanya pada masjid ataupun keseluruhan tanah haram? Okey. Tak apalah. Realitinya hari ini kalau kita pergi Mekah, kita lihat Masjidil Haram sudah besar. InsyaAllah ibadah kita mendapat gandaan pahala. Cuma ialah apabila kalau kita memperluaskan lagi maksud Masjidil Haram atau tanah haram itu, of course dia melibatkan nanti kalau ada orang solat di hotel dan seumpamanya, itu akan menjadi perbincangan yang panjang lah. Apakah orang solat di hotel itu pahalanya sama dengan orang solat di dalam Masjidil Haram? Itu semua ada perbincangan yang insya-Allah kalau ada kesempatan kita bincang pada pertemuan yang lain lah. Okey. Baik. Ia juga merupakan tempat tinggal Nabi Ismail. Kita lihat sejarah daripada awal dahulu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah itu kerana kemuliaan tanah suci Makkah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kota ini dengan keadaan penduduknya yang tinggal menetap di situ, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Of course lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sepotong hadis Nabi SAW menyatakan, Inna hadzal balada harramahu Allahu yawma khalqis samawati wal ard. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Ila ya'didu la ya'didu syajarahu wa la yakhtala khalahu. Ila akhir hadis. Bahawa Nabi SAW menyatakan, kota Mekah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikannya tanah haram, tanah larangan atau tanah suci, ketika mula diciptakan langit dan bumi. Subhanallah. Kan? Maka ia menjadi haram, terpelihara dengan kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. Namun tidaklah kita nafikan, walaupun kemuliaan tanah haram itu bukan bermaksud langsung tak ada kecacatannya. Maksudnya, adakah tanah haram ni tanah tu menyebabkan semua dalam tu mulia belaka? Tak juga tuan. Dalam tanah haram ni banyak juga perompak. Kata orang ini perampok kan. Banyak juga orang buat benda yang mungkar kan, mencuri, tipu orang dan seumpamanya, dan ada khabar-khabarnya jenayah yang lebih besar daripada itu pun ada kan. Wallahu alam. Tapi maknanya bukanlah semata-mata kalau nak dikatakan tanah haram itu sampai tak ada langsung orang buat salah. Tak. Itu di mana-mana saja. Hatta kalau kita tengok depan Kaabah pun orang bohong kan, orang mencuri kadang-kadang depan Kaabah tengah tawaf, orang mencuri kan. Orang buat sindiket lah macam-macam, itu depan Kaabah lagi kan. Cuma kemuliaannya antaranya yang disebut di sini dalam hadis ni, tidak dibenarkan sesiapa mematahkan dan mencabut pohon-pohonannya. Maknanya kalau ada pokok yang kita jumpa di tanah haram Mekah, jangan dicabut, jangan dipatahkan. Wala yakhtala khalahu, dan tidak dibenarkan sesiapa kepada sekejap saya. Tapi maknanya yang penting itu antaranya lah. Sebab itu of course kalau kita dalam keadaan ihram lagilah ditegah. Okey, kalau kita tidak di dalam waktu ihram pun kita dilarang. Okey. Ini bererti Mekah itu mempunyai kedudukan yang mulia dalam segala hal, sedangkan orang kafir itu menyatakan bahawa Muhammad halal dan tidak ada kehormatan. Untuk mana orang Mekah mengutuk Nabi lah, mana tidak meletakkan Nabi itu sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menyebut setiap bapa dan anak daripada manusia dan haiwan sebagai ingatan kepada keajaiban pembiakan dan beranak pinak yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan pengetahuannya. Jadi kita sebut apa? Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad merujuk kepada ciptaan Allah Ta'ala, yang mana manusia ni kalau dia nak membiak tidak ada pilihan, ataupun haiwan mesti lahir daripada kita katakan kalau manusia of course daripada seorang sepasang suami isteri atau mak atau ayah. Kan secara tabiatnya lah kan, walaupun ada kelahiran yang
tak ada mak bapak pun ada kan. Tapi secara asasnya sebenarnya mak bapak lah tu. Cuma hubungan tu halal ataupun tidak saja. Of course lah dari segi kita kata pengiktirafan agama kita Islam khususnya, jika tidak ada akad pernikahan itu tidaklah dianggap mak bapak kan. Tapi kalau ibu disebut ibu kan. Ibu. Kalau maknanya walaupun si anak itu tidak ada bapa, tetap dia beribu lah kan. Cuma dari segi iktiraf agama itu, kalau bapa tu di segi kalau dalam mazhab Syafi'i, of course lah dia tak dapat harta pusaka dan seumpamanya daripada bapa yang mana benih yang terhasil daripada hubungan yang tidak sah, iaitu zina. Okey, itu perbincangan panjang lagi lah tuan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pula perkara yang disumpahkan, iaitulah sesungguhnya kami telah mencipta manusia dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad tadi apa kita sebut? Susah payah. Jadi tuan-tuan, Allah Taala menyebut kalimah laqad khalaqna. Lam di situ, laqad di situ, lam yang menunjukkan sesuatu lafaz yang begitu ada penegasan pasti, dan hakikatnya saat ini manusia, kita semualah, of course mungkin ada yang tak kena, tapi secara umumnya manusia hari ini berhadapan dengan saat yang begitu getir, kesusah payahan hidup. Susah payah maknanya ketegangan dalam hidup dalam pelbagai aspek, ekonominya, mentalnya, macam-macam lah. Ini Allah Ta'ala yang memang sebut daripada awal Al-Quran turun dahulu, manusia memang diciptakan fi kabad. Okay? Jadi kita tak dapat lagi. Pun kalau katalah COVID ni tak ada, ataupun suatu hari nanti Allah Ta'ala dah hapuskan COVID, kita tengok dikatakan vaksin 70%, 90% sudah nampaknya berkesan, tapi masih lagi ada beberapa proses lagi yang kita katakan orang kata memerlukan proses untuk disahkanlah dia punya kualiti tu kan. Tapi bayangkan, even kalau COVID tak ada sekalipun, kita tetap akan ada kabat. Mana kabat tu kesusahan, tekanan dan seumpamanya. Tak boleh lagi kan, mungkin benda lain pula kan. Jadi itulah perjalanan hidup kita, tetap akan melalui kabat tadi, iaitu kesusahan. Baik. Dalam ayat ini juga, itu ayat yang tadi tu laqad khalaqnal insana fi kabad, itu dia menyebut terdapat seperti pengukuhan dan motivasi kepada siapa? Kepada Nabi itu sendiri, Nabi SAW, Nabi Muhammad kita. Sebab kita tahu bahawa bukanlah kita hari ini yang hanya mendapat ujian COVID ataupun apa sahaja ujian ini, bahkan Al-Quran ni of course turun kepada Nabi, dan orang yang paling mendapat tekanan dahulu iaitu Nabi kita SAW. Orang yang paling kuat tekanan dan juga ujiannya para anbiya. Of course Nabi kita, antara tekanan yang dihadapi oleh Nabi yang bertali arus daripada penduduk Mekah khususnya, kemudian sambung di Madinah, dan perjalanan hidup Nabi ataupun perjalanan dakwah Nabi itu sangat-sangat getir, maknanya sangat-sangat begitu tertekan. Okey. Jadi dalam masa yang sama Allah juga mencelalah tindakan orang kafir terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mencela golongan manusia yang terpedaya dengan apa? Ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad. Manusia yang merasakan diri dia itu tak ada sesiapa yang pantau. Yang dia rasa everything yang dia buat dekat dunia ni semua atas kehendak dia semata-mata mutlak. Ini bukan iman kita tuan-tuan. Iman kita masya-Allah tabarakallah, setiap apa yang kita buat terikat dengan izin Allah Taala dan juga redha Allah. Izin Allah, semua benda yang dalam dunia ni semua Allah izin. Benda baik, benda tak baik Allah izin. Tapi bezanya kita orang beriman, kita bukan hanya nak izin Allah, kita nak redha Allah itu. Redha Allah itu maknanya apa yang Allah izin kita buat tu satu, yang kedua yang kita buat tu Allah suka. Allah tak murka. Banding dengan orang-orang kufur, mereka buat semua memang Allah izin sebab benda tu berlaku kan. Tapi adakah semua yang mereka buat tu Allah suka? Of course, kekufuran itu sendiri Allah tak suka, Allah murka kan. Jadi beza dengan kita dalam hidup kita ni, kita bukan mengimani sekadar apa yang kita buat itu atas izin Allah, tapi satu benda juga yang kita inginkan dalam hidup kita ni, kita nak sentiasa apa yang kita buat itu berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi Allah Ta'ala menyatakan, apa dia? Yaqulu ahlaktu malan lubada, iaitulah Allah menyatakan
Allah menemplak, mengejilah ataupun mengejilah kan golongan manusia yang bermegah dengan membelanjakan hartanya. Ya, maksudnya membelanjakan harta pada perkara yang sia-sia, perkara yang tidak ada hubung kait dengan tuntutan agama. Kan tuan-tuan memang kita katakan boleh sahaja kita ini berbelanja pada perkara yang walaupun agama tak galakkan tapi agama tak larang. Umpamanya kalau kita contohlah renovate rumah kan. Renovate rumah, rumah kita dah besar dah tapi renovate lagi. Untuk kita nampak cantik, nampak lebih indah, agama tak larang. Bahkan kalau benda itu memang memperelokkan keadaan juga sebenarnya berada dalam tuntutan agama. Rumah kita mungkin dah kusam, kita cat baru kan, itu bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, sukakan kecantikan. Tapi katalah kita ada 3 kereta, tambah lagi 1 kereta. Ni kereta pergi pasar, ni kereta pergi main golf, ni kereta pergi kerja, ni kereta masuk kebun, contohlah kan. Padahal boleh je guna 1 kereta, betul tak? Tapi kerana kita ada rezeki lebih, adakah dilarang? Tak juga kan. Asalkan apa? Asalkan banyak juga rezeki kita yang berlebihan itu kita gunakan pada jalan yang Allah redai. Itu kita kena clear. Jangan sampai kita tadi tu melebihkan pada tuntutan hawa nafsu, keinginan kita yang kita kata harus, tapi dalam masa sama kita langsung tidak mengimbangi tuntutan harta kita pada jalan syarak. Itu yang kita bimbang. Itu yang Allah templak, Allah keji. Maknanya kita ada 1 juta lah contoh. 800,000 ataupun 999,000 untuk syahwat, hawa nafsu, maknanya keinginan kita. 1,000 je untuk akhirat, untuk Allah Ta'ala. Ini macam tak fair, macam tak adil. So kita kena imbang dengan baik tuntutan keinginan kita pada perkara ataupun maknanya seimbang lah tuntutan. Bukan seimbang tu sama banyak, tak semestinya, tapi orang kata sesuai kadarnya dengan infak kita fi sabilillah itu. Okey, adakah manusia dan golongan yang menyangka mereka telah berbelanja di jalan kebaikan beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui perkara itu dan tidak akan mempersoalkan tentang sumber harta? Dalam masa yang sama juga, bukan hanya sekadar apa yang kita infakkan, juga Allah Subhanahu Wa Taala menekankan soal daripada mana kita dapat harta tersebut. Kan dalam suasana hari ini pelbagai sumber-sumber kewangan yang lumayan juga, tapi sebahagiannya tidak betul-betul solid, bersih ataupun tidak halal, ataupun kita boleh pergi pada syubhah. Antaranya kadang-kadang orang yang terlibat dengan scam sudah tentulah jelas haramnya. Lagi apalah kita kata perniagaan juga, kadang-kadang perniagaan yang ada nilai gharar, jual barang tapi barang yang cacat, barang yang tidak kita kata berkualiti dan sebagainya, dan disembunyikan kecacatan atau kekurangan barang itu semua sebenarnya boleh mengundang hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi banyaklah sebenarnya kita kena study dan tuan dari segi transaksi ataupun muamalah kita ataupun jual beli kita, terutama sama ada pembeli atau penjual itulah. Of course penjual itu kerana dia nak dapatkan rezeki, of course dia kena daripada rezeki yang baik dan barakah. Baik belum tentu barakah. Jadi kita nak baik, sebab itu kita doa selalu Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakah. Jadi kita minta, ya Allah aku nak rezeki yang baik, yang banyak dan juga barakah. Barakah itu kita kena teliti lah dari segi nilai, kualiti barang-barang ataupun sesuatu yang kita transaksikan. Baik. Jadi itu antara perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada apa nama dia, kita kata 7 ayat yang terawal. Saya lihat kita dah berbincang agak panjang. Jadi untuk ayat yang seterusnya insya-Allah kita sambunglah pada pertemuan yang akan datang, iaitu pada ayat yang ke-8. Jadi kesimpulannya pada 7 ayat yang awal ni, kalau kita boleh lihat pada muka surat 238 ini yang dicatatkan oleh pengarang kitab, iaitu disebut pedoman hidup dan hukum hakam. Maka dibahaskan di sini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan tanah haram iaitu Mekah
iaitu yang disebut sebagai Ummul Qura juga. Ummul Qura maksudnya ibu pada segala kampung, maknanya bumi yang awal lah. Dan dengan bapa serta anak-anaknya, iaitu merangkumi anak-anak Adam dan zuriatnya, semua bapa dan anak-anak mereka serta semua yang dilahirkan oleh haiwan juga, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta manusia yang terpaksa menghadapi segala kesulitan dan kesusahan. Tuan-tuan, secara asasnya hidup kita ini memang diciptakan untuk diuji. Itu kita kena faham. Kata, kau macam tu, apa Allah ciptakan aku? Tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala nak bagi satu reward yang cukup lumayan. Kita mungkin fikir, kalau macam tu buat apa aku hidup? Hidup susah, tuan-tuan. Jangan fikir akhirat, jangan fikir ganjaran Allah Ta'ala, tuan-tuan. Secara fitrah hidup pun, bukan kita, orang tak beriman pun sama juga. Untuk menilai sesuatu tidak ada pilihan, mesti dilakukan peperiksaan, ujian, kesusahan. Contohnya sekolah, kan? Mungkin sistem universiti ke ataupun sistem hari ni KPM kata kita tidak ada lagi peperiksaan. Tak juga. Walaupun tak buat periksa secara orang kata bertarikh ke whatever, tapi peperiksaan harian atau catatan harian dan seumpamanya dibuat. Maknanya tetap ada catatan-catatan untuk menilai antara buruk dan baik, kurang dan lebih. Jadi semua itu berkisar kepada suasana ujian lah. Jadi kalau contohnya anak-anak yang di sekolah itu kalau malas tak baca buku, bila ditanya soalan tak ada jawab, maka tak dapat markah dan seumpamanya. Itu ujian lah, kan? Apatah lagi dalam keseluruhan hidup kita, kita berdepan dengan segala macam ujian kehidupan. Anak kita, keluarga, semualah, kerja kita, macam-macam, persekitaran kita, kejiranan dan semuanya ujian, tuan-tuan. Yang semuanya itu untuk melihat bagaimana diri kita yang kata apa, perlu menghadapi ujian itu dengan bijaksana. Maksudnya dalam segala aspek lah. Kita mengatasi, kita menguruskan ujian-ujian itu dengan jiwa yang benar-benar redha, benar-benar beriman kepada Allah. Dan iman itu mesti diluruskan dengan neraca ilmu. Tak boleh iman itu hanya kita membayangkan ganjaran Allah Ta'ala tapi tidak ada asas ilmu yang sehingga dengan ilmu itu dapat kita menguruskan ujian-ujian yang Allah Ta'ala uji kita itu dengan bijaksana. Kalau sekadar kita yakin dengan beriman dengan ujian Allah tapi kita tak ada ilmu, kita tak tahu bagaimana nak berhadapan dengan ujian tersebut, akhirnya kita bimbang. Iman kita tadi tu rapuh, musnah, lebur, dan sehingga akhirnya manusia itu tersasar daripada hakikat tuntutan kehidupan yang sebenar. Sebab itu para ulama berbincang mana yang dahulu, iman dahulu ke ilmu dahulu. Para ulama menyatakan ilmu dahulu baru iman. Bagaimana mungkin kita nak memperolehi iman yang jelas, iman yang suci, iman yang telus tanpa ilmu pengetahuan, maklumat atau kefahaman terhadap iman itu sendiri ataupun pada agama kita itu sendiri. Jadi tuntutan kepada ilmu itu sangat luar biasa. Okey? Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencela manusia. Kita lihat tadi, bagaimana Allah beberapa pemikiran, pegangan dan kefahaman mereka yang salah, seperti sangkaan mereka bahawa tiada seorang pun yang mengatasi kuasa mereka. Jadi Allah Taala menempelak perangai manusia yang angkuh, yang ego, yang sombong, yang merasakan semua apa yang dia buat itu atas kehendak dirinya sendiri, tanpa keterikatan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan setiap langkah kita ini berada dalam pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itulah yang perlu kita fahami dalam hidup ini. Mudah-mudahan sedikit perbincangan lebih kurang 7 ayat ini memberi manfaat buat diri saya khususnya yang membaca ini, yang bercakap ini, dan kita semua yang mendengar, dan share, kongsikan video ini pada kawan-kawan, keluarga kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang baik itu of course sudah tentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak kurang itu tentulah daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak-banyak pada pihak surau dan semua yang sudi mendengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.